cikgu ya. Terima kasih. Pertama-tamanya kita ingin ucapkan juga tahniah kepada penuntut yang berjaya mendapatkan pengajian mereka di Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah. Dengan keputusan Cimran insya-Allah akan diadakan majlis keraiannya tidak lama lagi penyampaian sijil. Mungkin cikgu boleh mengajukan dulu bila dan di mana sebenarnya acara ini akan diadakan. Okey, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terima kasih kepada pihak Radio Television Brunei, khususnya rancangan Sampai Pagi. Majlis yang akan diadakan ini sebenarnya ialah Majlis Penyampaian Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei atau STPUB, dan juga BC GCE A-Level sesi 2010 dan 2011. Ini merupakan kali ke-18 diadakan, dan insyaAllah majlis ini akan dilangsungkan pada 6 hari bulan Jun bersamaan dengan 16 hari bulan Rejab 1433 Hijrah, hari Rabu. InsyaAllah. Ini akan diadakannya dan di Bridex ya? Akan diadakannya. Oh, di Bridex ya? Pusat persidangan Bridex di Jerman ya. Objektif diadakan acara ini? Setiap majlis yang kita adakan kita mempunyai objektif tertentu ya. Betul. Jadi antara objektif mengapa majlis ini diadakan, pertama ialah sebagai suatu penghargaan dan galakan kepada pelajar-pelajar Semalhab yang berjaya dalam peperiksaan STPUB untuk meningkatkan lagi usaha mereka dalam bidang pelajaran. Pertama. Kedua, memberi motivasi dan cabaran kepada pelajar-pelajar Semalhab yang lain, khususnya Perayu 2 dan juga Perayu 1 pada masa ini dan akan datang insyaAllah, untuk mencapai keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan STPUB. Dan ketiga adalah untuk mendedahkan kepada orang ramai bahawa Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah setiap tahun berjaya melahirkan pelajar-pelajar yang berpendidikan tinggi dalam bidang pengetahuan Arab dan juga agama Islam. Dan keempat, membudayakan sikap pemudulian, gemar memberi penghargaan yang sewajarnya dan tidak camah mata terhadap pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang pelajaran setiap tahun. Kelima, memberi peluang kepada ibu bapa dan juga penjaga pelajar-pelajar berkenaan untuk berinteraksi serta bertukar-tukar fikiran sesama mereka atau sesama pegawai-pegawai dan guru-guru Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah demi kebaikan dan kemajuan sekolah ini. Dan yang terakhir, untuk menghidupkan majlis ini sebagai salah satu aktiviti atau projek tahunan sekolah ini. Itulah antara objektif. Kita harapkan semoga dengan adanya kata orang yang telah pun disampaikan tadi akan dapat memberikan lagi satu pengetahuan kepada mereka yang akan menghadiri dalam majlis tersebut ya. Dan mungkin kita akan mengetahui Cikgu Ajit kali keberapakah ianya majlis tersebut diadakan? Majlis ini merupakan kali yang ke-18. Yang ke-18 ya, seperti yang telah pun dimaklumkan tadi ya. 18 ya. Minta maaf Cikgu, kami bertanya juga ya. Mungkin masih juga yang masih keliru. Ada perbezaan STPUB dan juga A-Level. Mungkin Cikgu boleh menerangkan dulu peperiksaan ini dulu. Sebenarnya pelajar-pelajar Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasanah Bolkiah ini ditawarkan dua peperiksaan. Pertama, yang asas yang basic sekali ialah peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei. Dan bagi pelajar-pelajar yang berkemampuan, yang mempunyai kebolehan dalam bidang pendidikan, mereka juga ditawarkan satu peperiksaan iaitu BC GCE A-Level. Artinya mereka boleh mengambil dua peperiksaan. Mereka boleh mengambil peperiksaan, tapi ini hanya tertentu, yang boleh mengambil ini hanya tertentu kepada yang memang mempunyai kemampuan dan kebolehan. Apakah pihak sekolah menentukan bagi mereka untuk menduduki peperiksaan tersebut? Ya, betul. Pihak sekolah akan membuat pemilihan terlebih dahulu berdasarkan kepada keputusan peperiksaan O-Level dan sijil pelajaran agama mereka. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ini minta saya beritahu sedikit. Ada kadang-kadang ibu bapa mendesak untuk memasukkan anak-anak mereka untuk mengambil dua-dua peperiksaan. Tapi
berdasarkan kepada keputusan peperiksaan mereka dalam O-level dan juga SPU, nampaknya mereka tidak berkemampuan. Jadi apabila ditolak anak mereka tu tidak dibenarkan untuk menduduki dua peperiksaan, mereka seakan berasa sedih dan hampa. Seolah-olah pihak sekolah mengambil keputusan masa depan tidak betul. Tidak betul. Padahal sebelum membuat keputusan kami memang sudah dipertimbangkan, melihat keputusan yang mereka capai dalam peperiksaan tersebut, dan mereka sama ada layak atau tidak layak itu berdasarkan keputusan itu. Artinya bukan diputuskan berdasarkan mampu tidak mampu secara pribadi, bukan, tapi berdasarkan keputusan. Jadi porsi penuntut yang mengambil kedua-dua peperiksaan soalnya berapa ni? Maksudnya macam bayangkan 500 penuntut semua sebagai misalnya 500, berapa peratusan daripada 500 jumlah yang mengambil? Jumlah yang perlu untuk mengambilnya. Tidak banyak tu. Biasanya kalau dari segi peratusnya mungkin dalam 10% saja ataupun 15%. Ini berdasarkan kepada jumlah pendaftaran itu dan berdasarkan kepada keputusan seperti mana yang saya sebutkan tadi itu. Jadi inilah biasanya mereka ini adalah dari aliran sains, dan mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang sains, mathematics, dan juga mata pelajaran sains yang lain. Itu yang keutamaannya. Karena kalau kita bayangkan, apa kita ingin memahamkan juga, kita tahu bebannya menduduki peperiksaan A-level sendiri pun sudah cukup susah. Ditambah lagi untuk peperiksaan STPUB, ditambah 2 kali lipat masalahnya. Tapi alhamdulillah ada yang berjaya. Alhamdulillah. Dan ini juga akan kita sentuh nanti dalam majlis yang akan diadakan. Sebab itu Isa, penilaian tersebut telah pun diadakan bagi mereka yang mampu sahaja, yang telah diketahui yang mereka mampu untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tersebut, hanya dibolehkan untuk menduduki. Ini memang dua peperiksaan. Saya mendengar pun sudah stres. Betul. Dua peperiksaan tu. Bila kita kembali ke majlis penyampaian sijilnya itu akan diadakan pada 6 bulan Jun nanti. Berapa ramai penuntut-penuntut yang akan berjaya menerima sijil mereka ini? Okey, terima kasih. Seramai 149 orang pelajar yang akan menerima sijil-sijil mereka pada hari tersebut. Jumlah ini termasuk 18 orang pelajar yang akan menerima dua sijil, iaitu sijil STPUB dan PGCE A-level. Berapa orang? 18 orang. Dan 10 orang pelajar yang akan menerima satu sijil sahaja, iaitu sijil BCGCE A-level. Dari jumlah penerima sijil STPUB ini, seramai 45 pelajar mendapat pangkat mumtaz, iaitu cemerlang. Seramai 41 mendapat pangkat Jaid Jiddan, iaitu sangat baik. 42 orang pula mendapat pangkat Jaid, iaitu baik. Dan 11 orang mendapat pangkat makbul, iaitu lulus. Dan penerima-penerima sijil ini secara keseluruhannya terdiri daripada 75 orang lelaki dan 72 orang perempuan. 18 orang tadi, alhamdulillah tahniah kita ucapkan. Kedua-duanya sijil diperolehi. Bukan suatu prestasi yang mudah untuk digapai. Mungkin sokongan dari pihak sekolah bagaimana ni kepada mereka-mereka ini? Pihak sekolah sentiasa memberi sokongan dan galakan kepada mereka untuk mencapai keputusan yang terbaik untuk lulus dalam peperiksaan. Dan biasanya sebelum peperiksaan dilangsungkan, berbagai majlis diadakanlah, terutama yang biasa kita lakukan, membaca yasin, sembahyang hajat, doa ramai-ramai, dan juga diberikan ulang kaji kepada pelajar-pelajar sebelum menghadapi peperiksaan. Juga diberikan motivasi, ceramah motivasi untuk menggalakkan pelajar-pelajar supaya mereka lebih giat belajar dan berusaha untuk mencapai keputusan terbaik dalam peperiksaan. Rasa bangga ibu bapanya ni. Memang betul. Dalam untuk pengetahuan juga, biasanya kalau kami mengadakan sembahyang hajat, ibu bapa juga diundang ikut sama. Alhamdulillah. Sama-sama berdoa. Jadi sokongan dari pihak sekolah dan juga keluarga mainkan peranannya. Alhamdulillah. Dan mungkin kita akan mengetahui juga di dalam atur cara tersebut, siapakah yang akan menjadi tamu hormat di dalam majlis tersebut, Cikgu Haji? Dalam majlis itu nanti tetamu kehormat ialah Yang Mulia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusuf, Setiausaha Tetap Kementerian Halih wal Agama.
Itulah saya jelaskan sekali lagi bahawa majlis ini akan diadakan di Pusat Persidangan Pertahanan Antarabangsa Bridex, Jurudong, Negara Mulia Darussalam. Alhamdulillah. Dan akan bermula jam InsyaAllah dalam atur caranya. Dalam atur cara majlis ini InsyaAllah akan kita mulakan seawalnya 7:30 pagi. Tapi kalau datang awal pun tidak masalah lah. Kena letak kereta lebih bagus lah. Jadi seawal 7:30 pagi kehadiran ahli jawatankuasa dan guru-guru Sekolah Mengarap Laki-laki Hasan Polkiah. Kemudian jika 7:45 pagi kehadiran penerima sijil. Jadi saya harap bukan semestinya 7:45 baru sampai ya. Ya betul. Kalau boleh datanglah lebih awal untuk Ya. menggelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Ya, dan pada pukul 8 pagi kehadiran ibu bapa dan para jemputan. 8:30 pagi kehadiran tetamu kehormat. Seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi sejurus kehadiran tamu kehormat, majlis dimulakan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga tafsirannya oleh pelajar Semalhab sendiri. Kemudian diikuti dengan lagu kebangsaan dan lagu resmi sekolah. Kemudian selepas itu ucapan alu-aluan oleh pemangku pengetua Sekolah Mengarap Laki-laki Hasan Polkiah, Ustazah Hajiah Nuraini binti Haji Abu Bakar. Dan diikuti dengan ucapan oleh tamu kehormat. Kemudian persembahan tausyih oleh pelajar-pelajar perempuan Perayu 1. Jadi tausyih ini salah satu aktiviti jugalah, aktiviti yang biasa kami adakan di sekolah. Jadi kemudian barulah penyampaian sijil STPUB dan sijil BCGC A-Level. Bersama itu diadakan juga penyampaian penghargaan hadiah terbaik mata pelajaran, terbaik dalam periksaan STPUB, dan hadiah keputusan terbaik dalam kelas Perayu 2 tahun 2011. Selepas penyampaian sijil dan hadiah, persembahan nasyid oleh pelajar-pelajar lelaki Perayu 1. Dan acara kemuncak dalam majlis tersebut ialah penyampaian sijil dan hadiah kepada pelajar-pelajar terbaik akademik. Artinya ada seorang pelajar lah. Daripada yang baik kita ambil yang terbaik lah. Seorang terbaik. Iaitu dalam bidang akademik, kemudian terbaik dalam kegiatan dan terbaik dalam bidang akademik dan kegiatan. InsyaAllah ini hadiah ini akan disampaikan oleh tetamu kehormat sendiri. Kemudian barulah penyampaian cenderahati oleh pemangku pengetua kepada tetamu kehormat dan diikuti dengan bacaan doa selamat dan seterusnya menikmati jemuan. Itulah itu secara majlis. Jadi Cikgu Haji, sejauh inilah di dalam prestasi penuntut di sekolah tersebut ya, bagi mereka yang telah pun mencapai kejayaan di dalam dua sijil ini, jadinya mungkin pada tahun-tahun yang lepas. Jadi kata orang pada tahun ini bagaimana pula? Apakah pencapaiannya lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas itu? Saya rasa pencapaiannya adalah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau mengikut jumlah yang akan menerima 2 sijil itu, nampaknya adalah bertambah. Itu 18 orang pada tahun ini. Dan juga yang menerima 1 sijil, maksudnya saya sijil BCGC A-Level, seramai 10 orang. Yang mereka yang mengambil BCGC A-Level ini seramai 28 orang. 28 orang memang betul. Dan yang boleh mencapai 2 sijil itu tadi yang disebutkan seramai 18 orang dan 10 orang 1 sijil saja. Ini sebenarnya bukannya 28 ini mengambil 2 sijil. Ya betul. Yang 18 ini mengambil 2 sijil, yang 10 ini cuma 1 sijil. 1 sijil saja. Ya betul. Tapi semuanya mendapat kejayaan. Semua mendapat kejayaan. Dan tadi ada acara kemuncak ini disebutkan ada disampaikan sijil kepada terbaik akademik, terbaik kegiatan dan juga terbaik akademik dan kegiatan. Ini sudah ditetapkan ya. Mereka sudah mengetahui siapa? Belum. Belum lagi mengetahui. Ini satu kejutan. Satu kejutan dalam majlis ini sebenarnya. Betul. Atau sehari sebelum itu mungkin akan diberitahu. Barulah. Saya sebenarnya ingin mengetahui tadi apa rasa kejayaan mereka ini kan sampai 2 peperiksaan boleh lulus, alhamdulillah. Mungkin dalam masa kita 3 minit yang tersisa ini, mungkin cikgu ada peringatan yang ingin disampaikan baik pada penerima sijil ataupun ibu bapa mungkin. Silakan. Ya, terima kasih. Maklumat, saya rasa maklumat yang penting lah yang ingin saya sampaikan untuk hari itu. Pertama, pada pelajar-pelajar yang belum menerima surat makluman mengenai
majlis ini diharap supaya dapat menghubungi pihak sekolah dengan seberapa segera atau terus datang ke sekolah mengambil surat-surat mereka. Kedua, itulah yang ini yang betul-betul kami harapkan dan kami pohonkan kepada pelajar-pelajar dan ibu bapa dan penjaga mereka supaya tidak akan membawa anak-anak kecil. Itu yang kami pohonkan betul-betul lah. Bawa anak-anak kecil ke majlis itu nanti kerana dibimbangkan mereka akan mengganggu kelancaran perjalanan majlis itu nanti. Dan ketiga, penerima sijil diharap akan memakai pakaian yang telah ditetapkan dan juga diharap mereka akan datang lebih awal lagi bagi memudahkan pengurusan dan mengelakkan sebarang kejadian kecemasan yang tidak kita disangka-sangkalah di saat-saat akhir. Juga harapan saya dan juga semua ahli jawatan kuasa majlis itu nanti supaya saya dan juga semua ahli jawatan kuasa penyelenggara majlis ini berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis ini akan berjalan dengan lancar dan mencapai objektifnya. Kepada semua penerima sijil dan ibu bapa mereka dan para jemputan supaya akan dapat datang pada tarikh, masa dan tempat yang telah ditetapkan dan mengikut segala arahan yang telah ditetapkan oleh ahli jawatan kuasa majlis dan juga pegawai-pegawai yang bertugas. InsyaAllah. Dan kalau ada masa lagi saya tambah. Kita juga berharap semoga majlis seperti ini akan dapat diteruskan setiap tahun kerana dengan adanya majlis seperti ini kita dapat melihat sejauh manakah pencapaian yang dibuat oleh pelajar-pelajar berpendidikan aliran Arab ini. Dan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis itu nanti dari awal hingga akhir dan berkesediaan pula menyumbangkan kewangan, tenaga dan buah fikiran sehingga majlis ini berjalan dengan lancar. Jadi diucapkan berbanyak terima kasih. Dan akhir sekali bagi mewakili pemangku pengetua dan ahli jawatan kuasa majlis kami mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Reservation Brunei dan kepada sesiap penjual yang memberi bantuan kerjasama lagi acara ini. Terima kasih Cikgu Haji kerana dapat keturang memberigakan tentang ke majlis penyampaian sijil tinggi pelajaran agama tersebut. Terima kasih sekali lagi. Dan juga tanya kepada 149 penerima sijil. Penerima sijil, ya betul. Kepada 6 hari belanja.